Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan seluruh saf jawatan kuasa surau At-Taqwa, Taman Segar Perdana, seterusnya para jemaah dan para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Ta'ala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian ilmu kita pada kali ini, walaupun secara online, walaupun kuliah takmil kita secara online. Mudah-mudahan ianya sebagai suatu wasilah untuk sama-sama kita menuntut ilmu Allah Ta'ala ini, untuk sama-sama kita mendapatkan kefahaman, penjelasan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan meneruskan kupasan tentang kitab Jawharatul Tauhid, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah kita selesai membincangkan dua bahagian daripada sifat 20, iaitu berkaitan dengan sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah. Dan insya-Allah pada pertemuan ini kita akan meneruskan pembahagian yang ketiga daripada sifat 20, iaitu sifat ma'ani, sifat ma'ani Allah Ta'ala. Jadi kita baca matan yang ke-27. Wa qala musannif rahimahullah wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama thabat. Dan kudrat, iradat dan tidak menyamai sesuatu perkara, dan ilmu dan redha sebagaimana telah sabit daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, matan yang ke-27 ni nak menerangkan tentang sifat-sifat yang berada di bawah pembahagian sifat ma'ani. Yang dinyatakan di sini ada dua. Ada tiga, kudrat, iradat dan juga ilmu. Dan secara keseluruhannya sifat ma'ani ada 7 sifat di bawahnya itu. Sifat ma'ani ni ada 7 sifat. Dan sebelum itu, apakah itu sifat ma'ani? Apakah sifat ma'ani? Sifat-sifat ma'ani ialah sifat-sifat yang mempunyai pengertian yang mana zat Allah Ta'ala itu bersifat dengannya. Zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tersebut, dan sifat tersebut menunjukkan bersifatnya Allah Ta'ala dengan kehendak sifat tersebut. Atau sebagaimana kata para ulama, sifat ma'ani ialah setiap sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala mewajibkan baginya, yakni bagi Allah Ta'ala itu suatu hukum. Jadi berbelit juga ayatnya tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak faham sifat ma'ani, sifat-sifat yang 7 di bawah pembahagian sifat ma'ani ini adalah sifat yang kalau kata para ulama, dalam 20 sifat Allah Ta'ala ini, 7 sifat ni lah yang betul-betul yang berada pada zat Allah Ta'ala. Yang lain tu dia hanya menerangkan, macam kita kata sifat wujud, nak menerangkan zat Allah Ta'ala itu wujud. Sifat salbiyah pula nak menafikan sesuatu yang tidak layak ataupun yang bertentangan dengan sifat Allah Ta'ala yang sebenar. Itu nama salbiyah, dia menafikan. Adapun sifat ma'ani,
Sifat ma'ani ini adalah sifat yang betul-betul, yang kita nak faham, yang kita nak jelas, sifat Allah Ta'ala itu. Jadi sifat ma'ani yang 7 inilah yang betul-betul berada pada zat Allah Ta'ala, yang mana zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang 7 ini. Adapun sifat pembagian yang keempat nanti pula kita akan bincang tentang sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ni dia lebih menghuraikan kepada sifat ma'ani. Jadi 7 sifat ma'ani inilah yang sebenar-benarnya. Yang lain itu sifat Allah Ta'ala, tapi ini yang betul-betul yang kita kata apa, Allah bersifat dengan sifat ini, dan sifat ini ada pada zat Allah Ta'ala, tidak berpisah sejak azali. Jadi apa ni 7 sifat itu? Bermula daripada sifat kudrah, kudrah, iradah, ilmu, hayah, kalam, sama' dan juga basar. Jadi kudrah ni apa dia tuan-tuan? Kudrah ni ialah sifat berkuasa. Kalau dalam kitab ni terjemahan bagi 7 sifat ini disifatkan oleh ditulis imbuhan yang dibuat oleh Pak Dail. Pak Dail ni seorang ulama Fatani yang belajar di Mekah pada zamannya, dan ini diberitahu oleh guru penulis ataupun penterjemah ini, Baba Tuan Guru Najmuddin Muhammad di Pondok Falahiyah, Kampung Kerandang. Jadi ketika belajar di sana, jadi guru kepada pengarang ataupun penterjemah kitab ini mengatakan dia menterjemahkan menggunakan imbuhan perkuasa, perkehendak, perkata, pendengar dan juga pelihat. Jadi dia nak menjelaskan, ini lebih kepada bahasa Fatani lah, kita nak kata, kalau kita nak faham, berkuasa lah. Allah Ta'ala ada sifat berkuasa, tapi ber tu dia nak baca perbuatan, kita nak jadikan ini sebagai kata nama, kata nama perkuasa. Jadi di sini iradah pula ialah perkehendak, tapi kita nak mudah faham, kita kata berkehendak. Jadi Allah ada sifat berkuasa, Allah ada sifat berkehendak, sifat mengetahui, sifat hidup, sifat kalam, berkata-kata. Allah boleh berkata-kata. Kemudian Allah boleh mendengar dan boleh melihat. Jadi ini adalah 7 sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ini. Contoh, kita nak bagi gambaran. Contohnya dia ada 3 benda yang kita kena faham tuan-tuan dalam kita nak mengenal Allah Ta'ala ini. Istilahnya zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, satu lagi perbuatan Allah Ta'ala. Jadi ini 3 benda yang perlu kita faham konsep dia itu. Jadi tuan-tuan, contohnya baju tuan-tuan, baju, tuan-tuan nampak baju ataupun jubah yang saya pakai ini zat dia. Zat dia, sifat dia apa? Sifat dia berwarna hitam. Jadi hitam tu adalah sifat dia. Tapi perbuatan tak boleh sebab baju dia tak boleh nak buat apa-apa. Kita manusia, ya. Kita manusia, contohnya kita sebut Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz ni merujuk kepada siapa? Kepada zat ke, kepada sifat ke, ataupun kepada perbuatan. Jadi bila sebut nama tu biasa dia merujuk kepada zat. Jarang, ataupun ada juga gelaran-gelaran. Tapi itu namanya, itu gelaran yang disandarkan kepada sifat. Tetapi dia merujuk kepada zat orang tu. Contoh bila sebut Ustaz Hafiz, merujuk kepada saya. Dan saya pula ada sifat, sifat-sifat yang tersendiri, semua ada sifat masing-masing. Dan saya juga ada perbuatan. Bila saya buat, jadilah perbuatan saya. Sifat saya mungkin berkulit sawo matang, mungkin penyayang, mungkin pemarah, mungkin penyabar. Itu adalah sifat. Zat tu diri saya sendiri. Itu kita nak bezakan. Tapi semua tu orang yang sama lah. Sama berdiri, zat itu pada berdiri, sifat itu pada zat. Perbuatan itu juga datang daripada zat. Jadi dia tidak boleh dipisahkan. Jadi di sini nak diterangkan, sifat ma'ani ini adalah sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Seperti mana kita kata, warna hitam ini dia tidak boleh wujud sendiri tanpa ada zat. Mungkin dia pada baju, mungkin dia pada buku, mungkin dia pada songkok. Jadi tak boleh ada warna hitam. Warna tu dia adalah sebahagian daripada sifat. Tak boleh sifat itu berdiri sendiri kecuali dia ada zat.
Jadi kita nak terangkan di situ. Sifat ma'ani ni adalah sifat Allah Ta'ala, tetapi sifat Allah Ta'ala ini dia tidaklah berdiri sendiri kecuali pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha sempurna. Jadi tuan-tuan, demikianlah antara maksud ataupun ta'arif sifat ma'ani. Dan di dalam sifat ma'ani ini ada 7 sifat. Ada 7 sifat Allah Ta'ala. Kita tidak menambah sifat-sifat lain melainkan yang ada dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Jadi kenapa ada 7 sifat? Tak 10 ke, tak 20 ke, yang sifat ma'ani ni. Jadi ulama mengatakan sifat yang kita ulama yang menyusun sifat 20 ini dan membahagikan 7 sifat ma'ani ini bukanlah mereka cipta, bukanlah sengaja mengada-adakan sifat bagi Allah Ta'ala, melainkan dengan adanya dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Kerana kita tidak patut menyifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak disebut sendiri oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ataupun hadis. Dan tidak menyebut dan tidak disebut di dalam Al-Quran dan hadis berkenaan sifat ma'ani lain, sifat ma'ani yang lain daripada yang 7 ini. Jadi ini sendiri Allah Ta'ala yang menerangkan. Allah menerangkan, Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Dalam 30 juzuk itu, jadi ulama memahami, kemudian mentafsirkan, lalu dihimpunkan beberapa sifat yang kita kata apa, yang berdirinya pada zat Allah Ta'ala, yang disebut sebagai sifat ma'ani. Jadi pembahagian ataupun nama-nama ini ulama yang buat, tetapi sifat itu sendiri adalah diambil daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. 2 sumber hukum yang disepakati, yang tidak ada khilaf, yang sepatutnya kita wajib beriman dengannya. Jadi di sini kita sebut yang pertama, kita bincangkan yang pertama, iaitu sifat kudrah. Sifat kudrah ni apa dia? Kudrah ialah kudrat. Kita bahasa Melayu pun kita sebut kudrat. Kudrat ni maksudnya kuasa. Kuasa. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat berkuasa. Artinya Allah Azza wa Jalla berkuasa mengadakan segala perkara yang tergambar oleh akal yang sejahtera. Akal yang sejahtera, akal yang waras. Jadi apa sahaja akal menggambarkan Allah Ta'ala berkuasa untuk mengadakan, untuk menciptakan ia. Ia diadakan selaras dengan kehendak Allah Ta'ala sendiri. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan, mengadakan sesuatu itu bukan dengan apa yang kita gambarkan, bukan dengan apa yang kita fikirkan, tetapi dengan kehendak Allah Ta'ala. Ini seperti mana firman Allah Ta'ala, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala berkuasa ke atas setiap sesuatu. Setiap sesuatu perkara itu Allah Ta'ala berkuasa. Jelas Allah Ta'ala sendiri yang menerangkan, Allah ada kuasa ke atas semua benda. Semua yang Allah Ta'ala ciptakan, semua yang ada di alam semesta ini, tidak terkecuali apa yang kita fikirkan dengan akal-akal kita yang sejahtera itu, Allah berkuasa untuk melakukan apa sahaja. Surah Al-Baqarah ayat 284. Pelbagai jenis makhluk yang mengagumkan yang kita lihat merupakan manifestasi sifat kekuasaan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Apa sahaja yang kita lihat di alam ini yang hebat, yang mengagumkan, kita lihat National Geography, tuan-tuan, kita rasa kagum dengan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala ini, dengan binatangnya, dengan batunya, dengan gunungnya, dengan proses-proses tumbuh-tumbuhan yang begitu hebat dan pelbagai. Jadi semua benda makhluk yang kita lihat di alam ini yang kita nampak begitu mengagumkan, semuanya itu adalah manifestasi ataupun kita kata menterjemahkan sifat kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kita nampak daripada itu semua kesan-kesan kekuasaan Allah Ta'ala. Semuanya itu dijadikan oleh Allah Ta'ala mengikut kehendaknya dan juga kuasanya. Allah Ta'ala ada kehendak, dan dengan kuasa Allah Ta'ala, Allah jadikan segala kehendak Allah Ta'ala. Sedangkan perkara-perkara tadi asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada, kemudian dia ada. Daripada tak ada kepada ada itu memerlukan kuasa untuk mengadakannya. Setiap sesuatu daripada kejadian itu begitu mengagumkan, bermula daripada sekecil-kecil makhluk hinggalah kepada sebesar-besar makhluk
semuanya itu mengkagumkan. Manusia tak mampu nak menandingi walaupun satu ciptaan Allah Ta'ala, walaupun sekecil-kecil ciptaan Allah Ta'ala seperti semut, ataupun seperti virus, manusia tak mampu nak cipta. Virus dalam komputer boleh tuan-tuan, tapi virus yang sebenar ni, mikroorganisma pun manusia tak mampu nak ciptakan. Jadi begitu mengkagumkan ciptaan Allah Ta'ala. Akal juga barangkali menggambarkan banyak perkara, namun kuasa Allah Ta'ala mengkehendaki perkara tersebut tidak diadakan dan dia kekal di dalam ketiadaan. Jadi akal kita juga boleh menggambarkan, boleh membayangkan sesuatu, bahkan banyak macam-macam kita boleh bayangkan di akal kita ini, dalam khayalan kita, fantasi kita. Dan Allah Ta'ala juga berkuasa untuk menciptakan apa saja yang kita gambarkan, selagi mana benda itu benda yang tak masuk akal, benda yang masuk akal, bukan benda yang tak masuk akal. Jadi masuk akal di sini maksudnya dalam sesuatu yang mampu Allah Ta'ala cipta. Semua benda Allah Ta'ala mampu cipta, tetapi ada benda-benda yang difikir oleh akal yang luar daripada batasan. Nanti kita akan bincang nanti bagaimana yang disebutkan itu. Jadi Allah Ta'ala boleh menciptakan semuanya itu, tetapi kebanyakan apa yang kita gambarkan di akal kita tak ada kat dunia ni. Sebab apa tak ada? Sebab dia bukan kehendak Allah Ta'ala. Allah tak mengkehendaki apa yang kita gambarkan, apa yang kita khayalkan. Allah menciptakan dengan kuasanya itu atas kehendak Allah Ta'ala sendiri. Allah tak terikat dengan kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, boleh sahaja 2 matahari atau lebih menyinari bumi. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh sahaja menciptakan 2 matahari ataupun 2 bumi ataupun 2 bulan, boleh sahaja. Allah Ta'ala mampu dan Allah Ta'ala berkuasa untuk menciptakan sedemikian. Tetapi kuasa Allah Ta'ala dan hikmahnya, atas kebijaksanaan Allah Ta'ala, atas ilmu Allah Ta'ala mengkehendaki bahawa hanya 1 matahari yang menyinari bumi dan tiada matahari yang lain. Jadi kalau ada 2 matahari, mungkin akan terbakar bumi ni. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala maha bijaksana dalam menciptakan sesuatu itu dengan kadar-kadar yang sesuai. Jadi atas hikmahnya itu, maka Allah Ta'ala menciptakan hanya 1 matahari. Mungkin kita boleh bayangkan 2-3 matahari, 2-3 bulan. Tapi apa keperluan ataupun hikmah di sebaliknya itu? Kita tidak mengetahui, melainkan sekadar menghayalkan sahaja. Pun begitu, boleh sahaja manusia mempunyai 4 mata ataupun lebih, 3 tangan ataupun lebih, namun atas kekuasaan Allah Ta'ala dan juga hikmahnya, kebijaksanaan Allah Ta'ala mengkehendaki hanya 2 tangan dan 2 mata sahaja bagi manusia. Sementara yang lebih daripada itu kekal dalam ketiadaan. Allah Ta'ala mampu memindahkan semua yang ada di alam ini hingga hilang, lenyap dan tiada segalanya. Tetapi semuanya itu akan sampai masanya nanti. Buat masa ni belum, sebab ada hikmah-hikmah yang tertentu. Ada tujuan-tujuan Allah Ta'ala atas kehendaknya itu, nak adakan sekian-sekiannya itu. Jadi semuanya itu Allah Ta'ala maha berkuasa untuk melakukan apa sahaja. Inilah yang disebut oleh para ulama ketika mendefinisikan sifat berkuasa Allah Ta'ala. Sifat yang azali, melaluinya diadakan segala perkara mungkin dan menghilangkannya menurut kehendak Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Para ulama menyebut sifat berkuasa Allah Ta'ala ni azali, sebagaimana zat Allah Ta'ala itu bersifat azali. Maksud di sini azali ni ialah tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Sebelum adanya sekalian makhluk ini telah wujud zat Allah Ta'ala dan telah wujud sifat Allah Ta'ala yang sempurna ini. Jadi sifat azali, sifat yang azali melaluinya diadakan segala perkara mungkin. Apa itu perkara mungkin tuan-tuan? Seperti mana kita dah bincang dulu. Perkara mungkin ni ialah segala perkara yang tergambar oleh akal yang sejahtera, adanya dan tiadanya. Jadi akal boleh terima dia ada, akal boleh terima dia tidak ada. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Justru sebahagian daripada orang-orang jahil, orang-orang yang akalnya tak sejahtera, akalnya mereng, akalnya tak masuk akal lah kita kata,
Orang-orang jahil ni berkata, adakah Allah Ta'ala itu mampu? Dia kata, kalau Allah Ta'ala itu berkuasa, mampu tak Allah Ta'ala mengeluarkan aku daripada kerajaannya? Jadi persoalan-persoalan orang-orang jahil, orang bodoh ni. Dia kata, Allah Ta'ala kan sangat berkuasa. Jadi boleh tak Allah Ta'ala keluarkan aku daripada kerajaannya? Jadi dalil atas kejahilan dan kebodohan persoalan ini apa dia? Kita berkata kepadanya, adakah akal yang sejahtera boleh menggambarkan suatu tempat yang bukan milik Allah Ta'ala? Ada tak suatu tempat yang bukan milik Allah Ta'ala sehingga boleh Allah Ta'ala keluarkan lelaki yang tanya ini ke tempat tersebut? Tak ada, jawapannya tidak ada. Tidak ada satu tempat pun di alam semesta ini yang bukan milik Allah Ta'ala. Jadi semuanya itu milik Allah Ta'ala, semuanya itu di dalam kerajaan Allah Ta'ala. Jadi persoalan ini adalah satu persoalan bodoh, persoalan yang tak boleh dilayan. Dia kata Allah Ta'ala kan sangat berkuasa, keluarkan dia daripada kerajaan Allah Ta'ala. Buang ke mana? Semua tempat Allah Ta'ala, semua tempat milik Allah Ta'ala. Begitu juga persoalan ataupun perkataan lain daripada golongan-golongan jahil ini. Adakah Allah Ta'ala mampu menjadikan batu yang begitu besar sehingga Allah sendiri tidak terdaya angkat? Bayangkan tuan-tuan soalan ni. Boleh tak Allah Ta'ala ciptakan, sebab Allah Ta'ala kan maha berkuasa, boleh tak Allah ciptakan suatu batu yang begitu besar, terlalu besar sampai Allah sendiri pun tak terdaya nak angkat batu tu? Ini dalil kebodohan persoalan ini. Apa dia? Akal yang sejahtera tidak dapat menggambarkan suatu besar yang bersifat begini, dan bila mana Allah Ta'ala sendiri tak mampu nak angkat, itu menunjukkan kelemahan Tuhan. Tak mungkin. Tak mungkin Allah Ta'ala tak mampu angkat. Jadi Allah Ta'ala sangat berkuasa, tetapi dalam dalam konteks akal yang sejahtera, bukan persoalan-persoalan bodoh seperti ini yang perlu dilayan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan sesuatu berdasarkan hikmah-hikmahnya, atas kebijaksanaannya. Bukan Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu itu mengikut mimpi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil ini. Ini lagi dahsyat. Yang lebih jahil daripada itu, mereka sehingga mengatakan, golongan-golongan bodoh dan jahil ini mengatakan apa? Kalau Allah Ta'ala betul-betul maha berkuasa, adakah Allah Ta'ala mampu menciptakan Tuhan sepertinya? Bayangkan tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala betul-betul, dia tanya, kalau Allah Ta'ala betul-betul berkuasa, sangat berkuasa, boleh tak Allah Ta'ala ciptakan satu lagi Tuhan yang seumpama Allah Ta'ala, yang exactly dengan Allah Ta'ala? Jawapannya ialah bahawa Allah Ta'ala, bahawa Tuhan bukannya makhluk. Tuhan itu bukannya makhluk, dan akal yang sejahtera tidak menggambarkan Tuhan yang diciptakan. Kalau Allah Ta'ala boleh ciptakan sesuatu yang seumpama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu Tuhan. Bila Allah Ta'ala cipta sesuatu zat yang seumpama Allah Ta'ala, boleh tak ciptaan Allah Ta'ala itu dipanggil Tuhan? Akal yang sejahtera, akal yang waras tak boleh terima Tuhan itu diciptakan, Tuhan itu diadakan daripada tak ada kepada ada. Lemah. Maksudnya lemahlah benda tu, sebab dia bermula daripada tak ada kepada ada. Dia memerlukan pencipta. Mana mungkin itu juga Tuhan? Ini dahsyatnya persoalan-persoalan golongan-golongan jahil ini. Adakah manusia berakal boleh menggambarkan seseorang yang berjalan ke arah timur dan barat sekaligus? Ini akal yang sejahtera. Persoalan boleh dia tanya, tapi akal kata boleh terima tak? Orang yang waras kata boleh tak kita berjalan ke timur dan ke barat sekaligus? Atau sesuatu itu diam dan bergerak pada detik yang sama? Diam dan gerak pada detik yang sama. Adanya Tuhan yang dijadikan termasuk dalam perkara yang tidak tergambar oleh akal yang sejahtera. Jadi akal yang sejahtera tidak mampu menggambarkan benda ini. Jadi benda ini bukanlah termasuk dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab kalau Allah Ta'ala cipta pun dia tidak akan jadi seperti mana yang dikehendaki oleh persoalan itu. Allah boleh cipta sesuatu zat yang hebat, tapi kalau zat itu juga dijadikan Tuhan, tak kena. Tak betul, sebab zat itu adalah makhluk. Allah ciptanya mana, maknanya dia adalah makhluk Allah Ta'ala. Sememangnya kejahilan menyebabkan seseorang itu menjadi aib. Disebabkan kejahilan dan kebodohan seseorang itu, keluarlah soalan-soalan seumpama ini, dan ini menjadi suatu keaiban, suatu yang memalukan diri mereka sendiri.
Mereka ini sekiranya berfikir tentang sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala adalah lebih baik dan lebih mendekatkan diri kepada petunjuk yang memberi manfaat kepada mereka di dunia dan akhirat. Namun mereka ini tidak mengukur kebesaran Allah Ta'ala dengan selayaknya. Nabi SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu, renunglah kamu, kajilah kamu tentang khalqillah, tentang makhluk ciptaan Allah Ta'ala, wala tafakkaru, dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Zat Allah Ta'ala ni maha sempurna. Akal kita yang terbatas, yang lemah ini tak mampu nak mencapai ataupun memahami, mengenal Allah Ta'ala dengan hakikat yang sebenar. Cukuplah seperti mana yang Allah Ta'ala terangkan, seperti mana yang Allah Ta'ala perkenalkan diri Allah Ta'ala melalui Quran dan hadis. Jadi kita boleh kenal Allah Ta'ala sekadar mana yang ada dalil. Setakat mana yang ada dalil nas daripada Quran dan hadis, setakat itulah kita kenal Allah Ta'ala. Adapun kita nak kenal Allah Ta'ala dengan hakikat yang sebenar-benarnya, akal kita tak mampu nak capai. Jadi itu timbul persoalan-persoalan jahil seperti ini, yang mana mereka tidak mengukur kebesaran Allah Ta'ala dengan selayaknya. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang Allah Ta'ala jadikan, dia jadikan mengikut kehendaknya, bukan kehendak manusia, apatah lagi kehendak orang-orang bodoh ini. Perkara yang dikekalkan dalam ketiadaannya, perkara yang dikekalkan dalam ketiadaannya terus kekal demikian mengikut kehendaknya juga. Walaupun kita gambarkan, orang yang akal sejahtera waras boleh gambarkan sekian-sekian, tetapi dia tidak ada. Sebab apa tidak ada? Sebab Allah Ta'ala tidak kehendakinya. Maka apa yang Allah Ta'ala kehendaki tiada, dia akan kekal tiada, seperti mana kehendak Allah Ta'ala. Begitu juga meniadakan sesuatu benda dan membinasakannya juga mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala wujudkan sesuatu, Allah Ta'ala wujudkan alam ini, dunia ini, dengan kehendak Allah Ta'ala, dan sampai masa nanti Allah Ta'ala akan binasakan dia, juga dengan kehendak Allah Ta'ala, iaitu pada hari kiamat nanti. Kemudian lepas itu Allah Ta'ala akan cipta balik kehidupan di akhirat, itu juga dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kekalkan kehidupan akhirat itu dengan selama-lamanya, kekal abadi juga dengan kehendak Allah Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala nak membinasakan kehidupan akhirat, boleh saja dengan kuasa Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala mengkehendaki untuk mengekalkannya dengan hikmah-hikmahnya, sebagai balasan, maka dia berlakulah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala atas kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, sifat berkuasa Allah Ta'ala ini qadim, qadim, yang berarti ia semenjak azali. Seperti mana zat Allah Ta'ala itu qadim, tidak ada permulaan. Sifat berkuasa Allah Ta'ala juga qadim, tidak ada permulaan. Sejak azali, sebelum adanya makhluk, sebelum wujudnya makhluk lagi, telah Allah Ta'ala ini maha berkuasa. Dan sifat berkuasa ini ialah sifat Allah Ta'ala, dan sifat Allah Ta'ala adalah sifat qadim. Semua sifat Allah Ta'ala adalah qadim. Wallahu a'lam tuan-tuan. Demikianlah beberapa kupasan tentang sifat berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani, wajib kita percaya dan jadikan dia sebagai suatu iktikad, simpul mati, ikat simpul mati dalam kepercayaan kita. Allah sangat berkuasa untuk melakukan segala-galanya, tetapi dalam rangka kata akal yang sejahtera, bukan seperti mana persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh golongan-golongan jahil ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung nanti untuk perbahasan sifat yang kedua, iaitu sifat iradah. Sifat iradah ataupun sifat kehendak Allah Ta'ala, yang mana kuasa dan kehendak ni juga biasanya dia seiring. Allah Ta'ala ada kehendak dan Allah Ta'ala ada kuasa. Jadi dengan kuasa Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala menjadikan sesuatu berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita akan lihat apakah pula yang dibahaskan oleh ulama tentang iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi apa yang baik daripada Allah Ta'ala, lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.